Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saya lagi tak? Saya cikgu Syukur. So, akan mengajar kamu matematik. So, ini merupakan kelas pertama kita. PDPR pertama kita, matematik tahun 5. So, topik yang pertama, kelas mula-mula sekali, cikgu nak ajar kamu kenali nombor. So, unit 1, nombor hingga 1 juta. Okey, kenali nombor. Apa yang kita belajar hari ini ialah sebut nombor dan tulis nombor dalam perkataan. Yang kedua, tulis nombor dalam angka. Yang ketiga, bina nombor. Okey. So, bila akhir pengajaran nanti, kamu mesti tahu apa tu, macam mana kamu nak sebut nombor dan tulis nombor dalam angka dan bina nombor. Okey, jom kita pergi satu-satu. Okey, sebelum kita nak bina nombor, sebelum kita nak tahu sebut nombor macam mana, kita mesti tahu nilai tempat tu macam mana. Kita ulang kaji balik. Kita nak sebut nombor, kita kena tahu nilai tempat. Okey, kita ulang kaji balik nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Okey, sekarang ni dia ada nombor 2, 4, 5, 6, 8, 9. Kalau cikgu baca 245,689. Okey, macam mana cikgu sebut nombor tu? Macam mana kita nak tulis nombor tu? So, kita kena tahu nilai tempat dulu. Okey, nilai tempat yang pertama, nilai tempat 9 ni, apa nilai tempat dia? Nilai tempat dia sah. Yang kedua, 10. Kita tengok nilai tempat. Kalau nilai tempat, kita baca dari kiri. Daripada kanan ke kiri. So, sa. Yang kedua, 10. Yang ketiga, ratus. Lepas tu, ribu. Lepas ribu, 10,000. Lepas 10,000, ratus ribu. So, ada berapa nilai tempat dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 nilai tempat bermula daripada sa sampai ratus ribu. Ingat, kalau nilai tempat, kita baca daripada sebelah kanan ke kiri. Di sebelah kanan ke kiri. Okey, nilai tempat. So, bila semakin ke kiri, semakin besar. So, nilai tempat yang paling kecil adalah sa. Lepas tu, 10, ratus, ribu, 10,000 dan ratus ribu. Okay. Next. So, barulah bila kita dah tahu nilai tempat, baru kita boleh sebut dan tulis nombor. Okay. Sekarang ni, kita pergi paling yang basic sekali. Kita ulang kaji. Start daripada darjah 1. Cikgu pergi start daripada darjah 1 ni. So, 9. Ni nombor 9 kan? Nilai tempat dia apa? Sa. So, kalau kita nak sebut dia macam mana? Kita sebut 9. Kita sebut 9. Kita sebut tak sa ni? Sa ni kita sebut tak? Sa ni kita tak sebut kan? So, kalau sa, kita tak sebut. Kita sebut nombor dia saja. Kalau nombor tu ada nilai tempat dia sa sahaja, kita sebut nombor dia saja. So, macam 8. Kalau 8 kan nilai tempat dia sa je kan? Okey, so kita sebut 8. Kita sebut 8. Okey, kita tak sebut 8 sa. Kalau sebut 8 sa, kalau cikgu sebut ataupun tulis 8 sa, salah. Okey, so dia sebut 8. Sa ni kita silent. Kita tak bunyikan sa ni. Okey, so kalau yang ni 9, kita sebut 9. Okey, next. Kita pergi pada nombor seterusnya. Okey, sekarang ni ada nilai tempat sa, nilai tempat 10. Okey, sekarang ni dah 2 digit. Tadi 1 digit kan? Sekarang ni 2 digit nombor. So, kita sebut macam mana? Kita baca 8. Kita baca ni dulu. Baca nombor dulu 8. Lepas tu 10. 80
Lepas tu kita sebut 9. Sa ni kita tak payah sebut. Sa ni tak payah sebut. So jadi 8, kita baca 8. Kita baca nilai tempat. Kita baca nombor dulu 8. Lepas tu kita baca nilai tempat dia 10. Lepas tu kita baca nombor sebelah dia. Jadi 89. So kita sebut 89. Okey, sebelum tu kena tahu. Kalau 89 dia 2 digit kan? Okey, tak apa, nanti yang tu kita tengok. So 89. Sa ni kita tak sebut macam tadi. Okey, next. Sekarang ni ada nilai tempat. Sa ada nilai tempat 10 kan? So 2 digit kan? So 2 digit sekarang ni kita sebut macam mana? Sa ni ingat, sa apa-apa nombor datang sekalipun, sa ni kita tak sebut. Kita tak payah sebut. Tak payah sebut. Okey, so sekarang ni kita baca 3. Kita baca nombor dulu 3. Lepas tu kita baca nilai tempat. So 30. Sekarang ni dekat nilai tempat sa, nombor kosong kan? So kita tak sebut kosong. Kalau kamu sebut 30, kosong. Salah. So 30 tu je. Kalau nilai tempat dekat sa ni, kalau dekat nilai tempat dia, nilai dia kosong, kita tak sebut. Kita diamkan. So jawapan dia, kita sebut macam mana? 30. Okey. Okey, next. Kita bagi contoh seterusnya. Sekarang ni kita pergi pada nombor yang lebih besar. So nilai tempat yang pertama sa, yang kedua 10, yang ketiga ratus. So macam tadi, yang pertama kita sebut nombor. Kalau kita nak sebut nombor, kita sebut daripada sebelah kiri. Tadi kalau nilai tempat, kita baca dari sebelah kanan kan? So kalau nombor, kita sebut daripada sebelah kiri ke kanan. Kalau nilai tempat, kita baca daripada sebelah kanan ke kiri. Sekarang ni kita nak sebut nombor. Kita dah tahu nilai tempat di masing-masing kan? Okay, so sekarang ni kita baca dulu nombor. Nombor yang pertama 6. So 6 ratus. Lepas tu nombor yang kedua, ada nombor kan? Melainkan kalau dia sifar. Kalau sifar kita tak payah sebut. So sekarang ni ada nilai kan? Ada nilai 8. So kita sebut nombor 80. Lepas tu 9. Sa ni sebut tak? Tak payah sebut. Sebab kita silent. Yang ni kita silent. So 689. Okay, 689. Okay, next. Okay, sekarang ni kita bagi kepada nombor yang lebih besar. Sekarang ni kita ada 4 digit. Okay, bermula kalau 1000. Nampak ni cikgu jarak. Start pada nombor 1000, dia kena jarak. Sebab yang ni nanti kita nak asingkan. Kita nak asingkan, nak sebut secara kumpulan. Bermula daripada 1000. Okay, macam mana sebut kumpulan tu? Kita tengok dulu Okay, sekarang ni ada nilai tempat. Baca daripada belah kanan. Baca nilai tempat daripada sebelah kanan. Sa. Yang kedua 10. Yang ketiga ratus. Yang keempat 1000. So sekarang ni dijarakkan. Okay, start jarak ni kita baca yang ni 5. Okay, 5000. Sekarang ni nilai nombor yang kedua kita baca 6. 689. Okey. 5689. Okey, nampak? Dekat sini sa ni kita tak sebut juga. Daripada awal sampai akhir, sampai bila-bila, sa ni kita tak sebut. Yang lain semua kita sebut nilai tempat. Melainkan kalau nilai dia sifar. Contoh kat sini sifar kan? Okey. Kalau kat sini sifar 89. Okay, kalau kat sini sifar kita tak sebutlah. Ratus ni kita tak sebutlah. Kalau nilai dia sifar jadi 5089. So kalau yang ni, yang awal tadi 5689. Okey, faham? Okey, next. Tak apa. Tak faham tak apa. Kita pergi contoh seterusnya. Okey, sekarang ni dah ada 5 digit nombor. Nampak ni cikgu jarak.
lepas pada 3 digit nombor, masuk ke 4, kita jarak. Okey, so sekarang ni macam biasa kita baca nilai tempat daripada kanan ke kiri. Sa, puluh, ratus, ribu. Selepas ribu adalah puluh ribu kan? Okey, sorry. 10,000 kan? Nampak ni? Sepatutnya nilai tempat ni 10,000 kan? 10,000 kan? So, bila start ribu, kita jarak, kita baca sekaligus. Ni kita baca 45. Kita baca 45, lepas tu ribu. Kita tak baca 40,000. Kita tak baca 40,000 macam tu. So, kita baca 45. Yang ni kita baca sekaligus. 45, lepas tu kita baca nilai tempat ribu. 45,000, 689. Okey, faham? Yang ni kita baca sekaligus. Start pada 10,000, kita tak baca nilai tempat. Nilai tempat ni kita tak baca. Yang ni pun kita tak baca. Sa ni pun memang kita tak baca dari awal kan? So, start daripada 10,000, kita tak baca. Sebab apa? Kita nak baca yang ni sekaligus. So, 45,000. 45,689. Okey, tak apa. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Ingat lagi tak? Yang ni kita kena jarak. Lepas 3 digit nombor, masuk ke 4, masuk ribu, kita kena jarak. Tadi kita sebut yang ni sekaligus kan? So, tengok nilai tempat dulu. 10, ratus, ribu. Okey, yang ni 10,000, yang ni ratus ribu. Okey. Sekarang ni, sebab apa cikgu tak tulis, takut nanti kamu keliru. So, yang ni kita baca yang ni dulu. Kita baca yang ni macam biasa. 245. Yang ni kita baca asing. Ni ada gap tengah-tengah ni. Okey, so kita baca yang ni dulu. 245. Dekat ribu ni ada berapa nombor dia? 3 kan? So, kita baca nombor ni dulu. 245,000. 689. Okey, faham? Start pada 10,000, start pada sampai ratus ribu, kita tak sebut nilai tempat. Nilai tempat dia kita tak payah sebut. So, yang ni kita sebut sekali. 245,689. Sa ni tak payah sebut. Okey, so ejaan dia 245,689. Okey, tak apa. Kita tengok lagi contoh yang lain. Okey, nombor ni berapa? Okey, sekarang ni dia ada nilai tempat dia 10, ratus, ribu. Okey. Sekarang ni sampai ribu kita sebut nilai tempat dia kan? Okey, sekarang ni nombor yang paling besar sebelah kiri sekali kita sebut 5 kan? 5 kan? So, 5,000. Nampak sini. Sini kosong kan? Cikgu cakap tadi kalau nilai dia sifar ataupun kosong, kita tak payah sebut nilai tempat dia. Tak payah sebut nilai tempat ni. So, 5,089. Yang ni pun tak payah sebut sa kan? Kita tak sebut dari awal kan? Yang ni pun sebab apa? Tak sebut sebab nilai dia sifar. Kita tak payah sebut. So, 5,089. Faham? Kalau dekat nilai tempat mana-mana dia sifar, kita tak payah sebut. So, jawapan dia 5,089. Okey, sekarang ni next. Contoh yang kedua. Sa, yang ni puluh, ni ratus, ni ribu. Nampak ni ada jarak kan? Okey, start pada ribu kita jarak. So, yang ni kita akan sebut sekali. So, 40. Kita sebut macam yang asal tadi. Macam yang asal sebelah sini tadi. So, ni 4. So, ini asing. Okey. So, 40,600. Nampak ni, 10 sifar kan? So, sifar kita tak payah sebut yang ni. So, 40,600. So, yang ni silent sebab nilai dia sifar. So, 609. Sa ni memang kita tak payah sebut. Jawapan dia 40,609. Okey, faham?
Okay, next. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, ni nilai tempat dia 10, ratus, ribu. Okay, sekarang ni start pada ribu. Kita jarak. Sebab apa? Kita nak sebut secara kumpulan. Kita tengok ada berapa kat sini. So, ni nombor 200 kan? So, 200 ribu. Sekarang ni dekat nilai tempat ratus, nilai dia sifar. So, kita sebut tak payah sebut. So, tak payah sebut. Nilai tempat puluh, sifar juga. So, tak payah sebut. So, jawapan dia 200,009. Yang ni kita sebut nombor saja kan? Sar ni memang kita tak sebut. Sar ni kita memang tak sebut. So, 200,009. Okey. Faham? 200,009. Okey, sekarang ni kita nak tulis nombor dalam angka. Lepas tadi kita nak, yang tadi kita baca nombor. Sekarang ni dia bagi nombor, kita tulis dalam angka. Kita sebut dan tulis dalam angka. Okey, kita tengok nombor yang pertama, 9. Okey, 9 tu macam kamu belajar macam biasalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah belajar 1 kan? So, nilai dia 9 macam mana? So, kamu tulis 9. Okey. Nak baca nilai tempat. Kita nak tulis nombor. So, 80. Kita tengok. Yang ni 10 kan? Kalau 10 mesti ada 2 digit. So, 10 mesti ada 2 digit. Kamu kena pastikan dia ada 2 digit. So, 89. Yang ni mesti sar. Sebab kita tak sebut sar kan? Yang terakhir. Yang ni nilai tempat dia mesti sar. Sebab apa? Sebab kita tak sebut sar ni kan? So, kamu dapat tahulah. So, 89. So, kita semak balik. 8, nilai tempat dia 10. 89. So, 89. Okey, betul lah. Okey, next. 689. Okey, nampak? Nilai tempat yang terbesar adalah ratus. So, ratus mesti ada 3 digit nombor. Betul, mesti ada 3 digit nombor. So, 600. So, 689. Okey. Kita baca nilai tempat 689. Sama macam tadi. So, ni sar. Kita tak payah sebut. Ni puluh. Ni ratus. Okey, next. 5,689. Nampak? Ribu. So, ribu kita mesti ada. Ribu mesti jarak kan? So, kalau ribu mesti ada 4 digit. Kalau ratus tadi ada 3 kan? So, ada 4 digit nombor. So, kita tengok kat sini. Ni 5. Senang kita tulis kat sini. 5,000. Ni ada nombor lagi. 600. Lagi 80. Lagi 9. So, 5,689. So, yang ni mesti jarak. Dari 1000 kita mesti jarak. Okay, next. Say 45,689. Okay. Kalau 10,000. Nampak ni 10,000. Kalau 1000 tadi ada 4 nombor kan? So, sekarang ni kalau 10,000 mesti ada 5 digit nombor. Okay, so sekarang kita tengok satu-satu. Ni 4. 45. 45,606. Kat sini 89. So, kita tulis macam mana? 45,689. Okay, so kat sini start dari 1000 mesti jarak. Okay, faham? Okay, next. Nombor dia makin besar. Ratus. Ratus apa? Ratus dia ada puluh, dia ada ribu. Ratus maksudnya ribu, puluh ribu, ratus ribu. Ni puluh ribu, lepas tu ratus ribu. Okey, dia jadi berapa angka? Berapa nilai tempat? Berapa digit? Kita tengok. Okey, so kita tengok 200. Dia sebut sekali kan 245.
Nampak ni 245. So kita tulis dulu 245 ribu. So ribu kena jarak. So 245,689. Okey. So 245,000 yang ni jarak, 689. Inilah jawapan dia. Kita tengok contoh yang lain. Tak apa, tak faham tak apa. Kita tengok lagi contoh yang lain. Okey, so 5,089. So kalau ribu mesti ada 4 nilai tempat, 4 digit nombor. 4 digit nombor. So 5 dulu kat sini. 5,089. Tiba-tiba dia jadi 10. Kan? So tiba-tiba dia jadi 10. Yang ni mesti sah kan? Okey, apa nilai tempat apa yang tertinggal? So kalau dia tak sebut nilai tempat tu, okey, selepas tu kita tengok balik. Sah, 10, ratus, ribu. Okey, ribu kan? Okey, sekarang ni ribu ada 5. Kita tulis 5. Ratus. Nampak ni? Dia tak sebut ratus kan? So kalau tak sebut, maksud dia dia ada sifar. 10 dia ada sebut 80. 9 mestinya dia memang tak sebut. So 9. So 5,089. Okey, faham? Okey, next kita tengok lagi contoh yang ni. Sekarang ni berapa nombor ni? Kalau kita baca 40,609. 40,609. Okey, kalau yang ni 200,009. Okey, 200,009 macam nak tulis nombor dia? 200,009. Sekarang ni 100,000. Okey, kita tengok balik nilai tempat. Sah ni yang ni kan? Mesti yang ni sah kan? Okey, sah, 10, ratus, ribu, 10,000, 100,000. Okey, sekarang ni 100,000 dia sebut 200,000. So 200 kan? 200,000. 200,000. 10,000 dia tersebut, memang tak sebut. So 200. Sebab apa? Sebab kita ada gap kat sini kan? Kita sebut sekali. So 200,000. So 200,000 9. So maksudnya 100 dia tak sebut. So maksudnya sifar. 10 pun dia tak sebut. So maksudnya sifar. Yang ni adalah 9. Okey, so jawapan dia 200,009. Macam ni lah. Faham? Okey, sekarang ni selesai yang tu, kita nak bina nombor. Okey, sekarang ni contoh soalan bina nombor 6 digit daripada kad digit dan tulis dalam perkataan. Dia bagi digit, dia bagi 6, dia bagi 5, dia bagi sifar, dia bagi 3, dia bagi 2. So dia suruh bina nombor 6 digit daripada kad digit. So sekarang ni ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, yang ni buat 5 digit. Typo. Okay, so 5 digit nombor. Kita ambil nombor mana-mana. 3, kita tulis 6, 5, 2, 3 dah ambil. So 6. Next 5. Lepas tu 2. Lepas tu sifar. Sifar ni, cikgu nak ingatkan, sifar ni tak boleh letak kat depan. Salah. So kita kalau letak kat mana-mana pun boleh, janji jangan letak kat depan sebab kita nak guna semua 5 digit nombor ni. So tulis dalam perkataan 36,000. Kita sebut sekali kan, 36,520. Okay, contoh yang kedua, bina nombor 4 digit daripada kad digit dan tulis dalam perkataan. So 4 digit, cikgu pilih 2, 2,
3, 6, 5. So, yang ni kita baca macam mana? 2365. Okey. Faham? Okey, sekarang kalau kamu dah faham, nanti kamu buat latihan yang cikgu bagi. Okey? Kalau tak faham juga, boleh PM cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.